Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas Puan? Sangat jelas. Sangat jelas. Alhamdulillah. Okey, pada viewers, siapa-siapa yang ada di talian, Lela, Bintu, Kok Naah, Sakinah, lain-lain yang baru join ni, kalau boleh komen suara kami, jelas tak jelas, kalau okey kami nak teruskan. Rasa okey kot. Saya pun jelas dengar suara tu. Boleh. Ah, Jelas. Jadi insya-Allah kalau ikut jam ni dah pukul 9 ni, betul tak? Betul. Boleh start So lah. kita berkati sesi kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wanita wajib kaya. Bersama saya, bersama kita malam ni, kita sangat-sangat bertuah lah sebab malam ni Malah. Terima kasih juga untuk pihak saya Galeri Encik Amir, Ilmu kan. Okey. cara berkenaan buku Wanita Wajib Kaya. Baru kalau ikut cetakan pertama 2021 tahun ni. Ini baru bulan 2 lah orang cakap. Dia hari tu apa, bulan 1 ke macam mana? Terbit dia kalau ingat. Cetak tau. Seingat saya dia macam hujung tahun lepas tau. Okey, faham. Dia punya trend mana-mana kalau penerbit, kalau dah hujung tahun tu kita letak siap-siap tahun 2021 lah. So memang fresh lah senang cakap walaupun baru 2 bulan. Tapi saya percaya sebenarnya ramai lagi yang tak tahu kewujudan buku ni. Dan malam ni kita nak mengenali lah siapakah Puan Fida Jaafar. Sebab saya boleh baca sini ni. Saya boleh baca tapi saya nak tanya sendirilah orang cakap sahih tak sahih kan. Sebab kalau ikut cerita ni sebetul-betulnya beliau merupakan pernah menjawat jawatan pegawai teknologi makanan 7 tahun lama tu. Dekat Kementerian Kesihatan Malaysia. Kerja itu tahun bila kerajaan tu lah. start, tahun bila 7 tahun tu start tahun bila kalau ingat? 2010-2011 macam tu lah. 2010-11. Okey. Saya masuk galeri lah. Saya masuk galeri ilmu tahun 2010 Puan. Sampai sekarang lah alhamdulillah. So orang cakap memang orang cakap ini orang cakap saya punya first job lah lepas habis saya grad daripada publishing. So memang saya dapat sinilah alhamdulillah. So kalau ikut sini background Puan ni kalau ikut teknologi makanan memang itu cita-cita dari kecil ke macam mana? Nak kata cita-cita pun tak juga. Tapi memang kita ambil dekat UKM Bangi sebagai sains pemakanan dan sains makanan dan pemakanan. Tengok tak ingat kos sendiri. Masa tu ambil kos keluar kan niat asal nak jadi farmasis tapi bila orang banyak kan tiba-tiba dapat yang tu siap ada yang sindir lagi cakap kau dapat kos kelong lah sebagainya. So bila masuk tu kan bila grad dapat je kerja, memang pasaran kerja dia sangat luas. Alhamdulillah. Saya kalau ikut cerita saya sebab sesi malam ni kita santai je Puan, kita tak ada formal sangat sebab kita nak kita punya viewers malam-malam ni yalah siang dah serius kerja work from home apa semua. So malam ni hujung minggu kita nak buat lek-lek macam talk show lah lebih kurang. Saya boleh lebih baik jadi chef tapi saya tak tahu perkataan kulineri tu wujud. Saya isi teknologi makanan. Tapi alhamdulillah tak dapat. Alhamdulillah tak dapat sebab saya memang minat meskom lah. Saya minat meskom dan inilah memang editor ni memang jiwa saya lah. So nak jugalah cakap kaitkan diri sendiri dengan teknologi makanan ni. So saya berhadapan dengan orang yang mantan pegawai teknologi makanan yang mana bagi saya bidang yang yalah ini boleh kata kewangan lah kan, financial kan. So macam mana daripada seorang yang mana-mana pun kita punya mindset lah kebanyakan Melayu orang cakap memang pelajar
masuk you kerja jadi staf kerajaan. Tapi Puan membuat satu kebiasaan, ramailah juga yang buat, tapi jarang-jarang lah kan, dah dapat kerja stabil, berhenti, start bisnes sendiri. Apa big why tu kalau boleh dikongsikan kepada kita punya viewers? Ringkas pun tak apa, nak cerita panjang, cerita lain lah. Okay. Okay, dia macam ni lah. Memang pada asalnya memang saya dapat kerja kerajaan itu pun selepas saya dengan bidang swasta 4 tahun. Saya tak ada masuk government, okay. Saya dapat government tu saya mula start buat bisnes kecil-kecil. Kalau ikut berapa saya buat dengan husband saya Rizal ataupun Mija Rosli, saya buat macam-macam bisnes tapi kebanyakannya ke laut lah. Ya, dekat IG tu salah satu bisnes lah tu. Kat IG? IG Fida Jaafar tu kalau yang sekarang ni kan, kalau kita tengok IG ada macam-macam lah dijual. So itu salah satu lah tu. Yes, 2015 itu cerita lama punya lah. Lama tak update tu. Betul-betul tu. Memang masih saya lagi tahu bukti. Okay. Yes. Memang itu buktinya lah kan. Dah boleh tengok saya sendiri pernah terlibat dengan bantai kekapu lah, macam-macam. And then semua yang saya buat tu berkait dengan perjalanan kehidupan saya lah. Macam saya nak anak-anak saya bantai kekabu yang best. So saya business tu macam tu. Faham. Bisnes yang kecil-kecil. And then bila sampai satu masa tahun 2015 saya rasa ingat saya ada satu bija belikan saya satu buku. Okay, buku ni tajuk dia Rich Dad Poor Dad. Orang rasanya famous. Sangat famous buku tu. Sangat famous. Okay, bila saya baca kan mula-mula saya skeptikal. Malas nak baca buku kan. Tapi bila saya baca, saya rasa macam ada magnet tau dengan buku tu. Saya memang ulang banyak kali baca. Dan sekarang ni memang kat rumah ada banyak sangat koleksi Kiyosaki, Robert Kiyosaki. Yes. Satu rak tu memang banyak koleksi dia je. Memang saya fan dia lah. Okay, dan bila saya baca, dia banyak buka mindset saya lah tentang investment. Okay, daripada saya buat bisnes-bisnes kecil yang banyak terjun lubang lah langgar dinding tu. Okay. Bila saya buat investment dalam hartanah ni, saya masih langgar dinding tau pada permulaan dia. Pada awal dia. Tapi saya rasa benda tu klik. Itulah yang boleh saya dan suami saya buat. Yang lain semua ke laut tu. So bila buat tu walaupun banyak dugaan, kita orang still lagi buat. Tambah lagi hartanah. So jadi suka tahu menguruskan hartanah, nak uruskan masalah orang, penyewa, semua tu kita belajar sikit-sikit dan kita dapat orang kata satu minat. Benda tu develop sendiri. Saya pun nak cakap susah tapi itulah permulaan dia. Okay. Tiba-tiba keluar passion kan walaupun penat. Tapi bila saya tak rumah tu terus jadi sihat walaupun terus jadi teruja. Okay. Tambah pula dapat sediakan tempat yang best kan untuk penyewa-penyewa. So kita rasa berbaloi sangat lah. Kepuasan, yes. Okay. So itulah tolak dia. Lepas tu bila beli rumah ni pun salah lagi, terlanggar dinding lagi. Selepas tu lah kita orang dari satu jalan macam menguruskan kewangan tu dengan lebih baik. Sebab kita memang matlamat nak tambah lagi rumah, nak beli lagi hartanah. So dari situlah jumpa dengan cikgu kewangan kami. Macam tu kisah dia. Okay, dia berkait-kait lah. So dari situlah bila dah ada tanya big why kan kenapa. Sebab macam mana nak, bila dah ada anak yang tengah Mija Rosli ni dia ada bisnes lain juga yang memerlukan dia komitmen yang besar. So saya rasa saya dah income dekat hartanah dah stable. So why not saya buat benda tu sebab saya minat. Dia macam passion tau. Kalau kita bukan saya nak cakap government tak elok, tak. Memang semua tak ada masalah. Cuma passion kita ke arah tu. Jadi kita tak nak dibelenggu tau. Ni macam badan je kat situ. What you do lah.
Kita dapat energi tu, kita rasa energi tu bila kita Faham? buat apa yang kita suka. Faham? Macam itulah perjalanan dia. Kalau macam saya pun, saya suka sebab saya nak relate jugalah sebab bagi saya benda ni perlu saya relate sebab bila sebab kerja passion ni, ialah sebab kita pun biasa tengok video motivasi macam hidup ni kita sekadar nak orang cakap sebab dalam wanita wajib kaya ni puan punya cita-cita nak gembira benda orang sekadar melakukan rutin, lepas tu yelah macam rutin lah yang kita sendiri tak cukup seronok lah. Macam saya nak relate tu, saya 13 orang saya punya kelas lah. Yang masih lagi dalam publishing ni saya seorang lah yang editornya. Ibaratnya kalau nak beritahu macam siapa-siapa yang student publishing nak jadi editor lah. Tapi rezeki saya lah kuat kat situ dan saya suka update macam kerja orang cakap orang kalau boleh nak baca buku, cari masa untuk buku. Tapi saya memang dibayar untuk baca buku. Saya editor komik sebelum ni. Saya baca komik dapat gaji. So benda yang saya buat benda yang saya minat. Tu yang memang saya cakap saya bertahan apa semua ni kira sebab kita seronok dengan apa kita buat dan saya pula editor sebenarnya dan saya dapat menyampaikan saya punya orang cakap apa yang kita nak kongsikan pada masyarakat tu memang saya rasa kepuasan kita benda yang sama kita kongsi. Bila apa kita buat tu ada manfaat kat orang lain. So bagi saya benda tu tak semua orang dapat dan rezeki kita lah alhamdulillah dapat buat benda walaupun mungkinlah kita buat satu benda kita minat ni kita lupa istilah penat. Itu yang saya perasan lah. Penat bila minat penat tu macam ada tapi dia tak terasa. So betul lah tu. Dia bila passion, yalah sebab kita tahu bila kita dah ada dengan terikat dengan kita punya majikan. So kita punya passion macam puan tadi nak buat benda ni. So saya rasa benda tu pilihan yang sangat tepat lah bila buat satu benda yang puan minat dan orang cakap benda ni sebab dia ada manfaat kan. So satu perkongsian yang sangat bagus. Inspired. So balik kepada buku ni. Balik pada wanita wajib kaya ni sebab sebelum ni untuk makluman semua Puan Fida juga penulis bersama Tuan Bija, alamak lebih kurang nama buku Bijak Urus Rumah Sewa. Bija dan Fida. So ini buku yang kedua daripada Puan Fida. Adakah penulisan ni dirancang sebelum buku tu atau macam mana boleh terlahir buku Wanita Wajib Kaya ni? Perjalanan buku ni boleh ceritakan? Okey, buku Wanita Wajib Kaya ni lah dia special sikit sebab saya mula draft buku ni dari tahun 2016-2017. Lama tak? Kalau ikut bijak tu barulah kan? Yes, ini bijak sebelum buku. Betul. Bijak urus rumah sewa, kita terdetik nak buat dia bila cikgu kewangan kita, Tuan Zaidi yang betul. dia yang suggest kan why not, and then dia yang kenalkan saya dengan editor di Galeri Ilmu. Itu baru lagi tahun lepas tahun 2019 atau 2020 macam itulah. Tapi buku Wanita Wajib Kaya ni saya pun ada. Buku ni lebih start lama? Tahun lebih lama 2016-2017 macam tu, hanya dalam bentuk point sahajalah memang. Tapi saya ada niat, saya nak sebarkan ilmu yang saya kutip sikit-sikit daripada bacaan buku, daripada pengalaman saya. So saya nak bukukan, itu memang ada niat tu. Orang cakap kalau kita ada niat tu kita tulis, jadikan dia sebagai matlamat yang disebut juga dalam buku ni kan. Okay, jadi saya mula tulis matlamat saya nak hasilkan buku ni. Tapi tak nampak jalan tau, dia macam tak yakin ada ke orang nak baca, macam tu. Tapi bila saya dengan Bija mula buat buku Bijak Urus Rumah Sewa, saya ada tanya pada editor Galeri Ilmu masa tu lah, boleh ke kalau saya nak keluarkan satu lagi buku, dan dia tanya pasal apa, pasal motivasi dan asas kewangan lah, saya beritahu macam tu. So dia minta Puan Rosmawati. hantar. Betul, Puan Rosma yang minta saya hantar manuskrip. Bila daripada 3 ke 4 tahun yang tertangguh terpegun tu boleh siap dalam masa 2 ke 3 bulan semasa COVID-19 lockdown.
Okay, masa tu saya tengah baca satu buku dari Robin Sharma, 5am Club. So, pagi saya bangun pukul 5 pagi tanpa gagal. Selepas aktiviti apa semua benda senaman, apa benda, solat, akan menulis sampai pukul 9 pagi. Dan benda tu konsisten tau sampai tu. Memang boleh buat, memang akan jadi senang untuk buat kerja kalau kita bangun 5 pagi sebenarnya. So, dan tak sedar, siaplah. Dalam masa berapa bulan je. Saya tertarik bila Puan sebut 5am Club tu sebab saya perasan itu sebenarnya buku yang orang cakap international, betul tak? Betul. Robin Sharma, So, penulis. boleh tak Puan kongsikan sikit? Yalah sebab kita tahu sekarang ni kita kebanyakan kita yang Islam ni kita akan cakap memang kita dah diajar solat subuh, solat tahajud apa semua. So, boleh kongsikan sikit tak perspektif yang Puan dapat daripada buku ni? Sebab saya sangat tertarik bila Puan sebut nama buku dan penulis tadi yang bagi saya dia bukan orang Melayu Islam yang kita tahu kita dah dibiasakan dari adat kita untuk patut. So, sebenarnya 5am ni kalau Puan sendiri pengalaman peribadi lah. Boleh kata wajib lah. Macam ni wanita wajib kerja. Kita wajib bangun pukul 5 mulakan. Kongsikan sikit Puan. Saya sangat teronok nak tahu ni. 5am Club ni pun daripada Bija Rosli juga. Dia yang beli buku dan dia baca buku tu. Satu-satunya buku yang dia boleh baca. Sebab orang yang background architecture ni dia susah nak baca ayat kan. Dia suka tengok selalunya lah. So saya pun tompang sekali baca buku tu dan memang bagi impact yang besar pada saya punya mindset. Sebab dengan consistently kita bangun setiap pagi 5 pagi, bangun awal dalam keadaan fresh, badan kita ni dia dah orang kata bersedia tau nak serap apa yang baru hari tu. So dia ada energi dia. Tapi ada susunan dia. Kita, bila bangun je kita kena buat senaman. Kita kena berpeluh selama 20 minit senaman dia. So dia adalah satu hormon yang dirembeskan. Hormon tu buat kita rasa makin yakin dengan kehidupan kita. Kita tak rasa takut sangat. Dia bagi badan kita rasa macam tu. Apa saya tak ingat dah nama hormon tu. And then lepas tu baru kita buat aktiviti lain lah, solat ke apa ke, kalau bahasa dia orang meditasi lah kan. Itu istilah yang dia orang guna. Lepas tu kita review apa matlamat kita. Apa matlamat kita tengok setiap hari supaya kita boleh jadikan dia lekat dekat minda separa sedar kita. Subconscious mind kalau cik biasa dengar kan. Biasa. Benda tu lama-lama dia akan jadi satu habit tau untuk kita. Dan badan kita ni memang kita kena exercise. Kalau tak exercise, kita lemau. Memang nature dia, manusia ni memang kita kena keluarkan peluh. So setiap pagi kalau buat, cuba buat 10 hari dulu tengok macam mana. Akan rasa lapang betul masa. Boleh buat macam-macam pagi tu. Walaupun dia just 1 jam yang pertama yang kita buat kerja tu, dia akan jadi sangat berkualiti. Sebab tu saya boleh menaik. Saya boleh tulis buku ni tanpa berhenti. Ini putih. Ya. Dan saya banyak belajar daripada kisah dan perjalanan orang lain. Sedar tak sedar saya bukukan balik kisah tadilah. Faham. Dengan kehidupan saya. Sebelum ni kan saya idealah dengan Tuan Bida. So waktu saya bagi poster ni, Tuan Bida kalau tengok ni, minta maaf lah saya petik nama. Dia cakap, Tuan bagi gambar lain. Sekarang gambar dah kurus. Cepatnya kurus dalam hati saya. So bila rehearsal dengan dia, betul lah. Tuan nampak lain lah. Gambar tu nampak berisi. Dia cakap 20 kilo tu kan. 20 kilo, 4 bulan 4 bulan 20 kilo Jadi baru. So saya dengar tu, saya inilah lepas kahwin borong yang apa semua. Nulis kawan saya sekarang ni masing-masing tengah misi turunkan berat badan. So tuan penurunan tu. Okey, saya memang minggu ni officially saya baru start macam nak dapatkan semangat macam tadi 5am apa semua tu. So benda-benda ni memang sangat membantu lah saya. Sebab saya fikir satu, kita dah orang cakap dah 30-an kan, macam kita nak sihat untuk keluarga lah. Lebih pada saya fikir untuk diri sendiri dan keluarga jugalah. Sebab bukan siapa pun, sebab
kita nak pakai lama kan badan kita ni. So memang insyaAllah lah. Betul. Kisah-kisah yang inspired ni saya akan jadi dorongan dan harap kita viewers pun dapat jadikan contoh. Sebab memang kita dah diajar lama. 5 pagi apa semua macam bangun, even mandi sebelum subuh semua tu. Arwah ayah saya pun sama. Kalau saya perasan benda tu dah dibuat. Tinggal lagi tak tahu kenapa. So bila kita mulai pembacaan, pengalaman dan kita nampak keberhasilan tu, apa lagi alasan tak nak buat kan? So kita nak masuk balik pada buku ni. Apa isi buku ni dan apa orang cakap, kenapa perlu dapatkan buku ni? Bismillah, Puan. Apa isi buku ni? Susah soalan tu. Susah. Okey, Ringkaskan. buku ni dia macam seksist tau. Dia macam wanita wajib kaya, wanita je ke? Kenapa wanita wajib kaya? Macam itulah selalu orang tanya. Dan sekarang ni pun ada juga sebab ekoran daripada pertanyaan seorang lelaki, wanita je ke wajib kaya? Taklah. Wanita, tak, jawapan dia ya, memang wanita wajib kaya, tapi lelaki wajib lebih kaya. Sebab lelaki tu ketua keluarga, so dia memang dah azali lagi macam tu lah, kan tu dia. Jadi wanita wajib kaya ni lebih kepada wanita bangun dan berdikari lah anda, macam tu. Okay. Walaupun tajuk dia macam kejam, macam duniawi sikit kan, wajib kaya, tapi faham kan kaya tu apa, sebab setiap orang sangat subjektif kaya tu. Ada yang nampak pakai gelang sampai tiku tu kaya kan, ada orang nampak pakai kereta mewah tu kaya, ada orang nampak apa lagi, rumah besar kaya, tapi kaya dalam buku ni dia, dari segi perspektif buku ni yang cuba disampaikan adalah bina mindset kaya dulu. Okey, sebab Tuhan tu dia adil kepada manusia yang diciptakan lah. Dia bagi kita akal, okey, dan juga masa. Sama je. Ke ada orang kat luar sana yang masa dia lebih 24 jam sehari? Tak ada kan? So dua sumber yang sama, kecuali mereka yang diuji dengan keadaan mental yang tak normal lah. Okey, itu pun dah dikatakan dijamin dengan syurga kan. Okey, jadi kita sama rasa sebenarnya. Ada akal dan juga masa. Terpulang pada kita nak develop kehidupan kita macam mana. So kalau orang yang miskin, kita nampak dia miskin tak ada apa-apa, dia masih berpeluang untuk menjadi seorang yang kaya apabila mindset dia berubah. Okey, dia bina mindset. Okay, so kat sini cara nak bina mindset yang orang kata nak ke arah mindset kaya yang berjasa ni, banyakkan baca, banyakkan membaca. Sebab kita takkan nak hidup melalui pengalaman terduduk, jatuh, terantuk kan, terlanting banyak kali. So why not kita belajar daripada pengalaman orang lain. That's why lah dekat rumah, kalau dalam buku ni saya ada tulis, createkanlah satu library. Library tu bukan maksud dia satu bilik library macam rumah banglo apa semua tu, tak. Library enough untuk satu rak dan ada buku-buku ilmiah lah. Setuju. Ya, yang boleh membuka minda kita lah. Itu konsep dia yang cuba diketengahkan. Dan lelaki pun ramai juga yang kontak nak belikan, nak baca sendiri pun ada, nak belikan untuk isteri ada. So lelaki-lelaki macam ni lah lelaki yang budiman sebenarnya. Dia nak tengok wanita sekeliling, gentleman, yang nak tengok wanita sekeliling dia berjaya, yang dia sayang wanita-wanita dia. Macam tu. Okay, secara ringkas lah saya boleh cakap macam ayat sebelum ni saya FB live dengan Tuan Reddy. Sebab saya suka bila saya orang cakap sesi dengan so-called orang-orang kewangan ni lah. Sebab kita tahu pandemik ni the effect everybody, orang cakap bidang, field, dan tak ada satu pun yang terkecuali kan. So antara saya minta nasihat daripada Tuan Reddy berkenaan dengan nasihat kewangan pandemik lah. Jadi Tuan Reddy punya ayat bagi saya sangat-sangat padu dan orang cakap inilah membuka fikiran lah. Betul, sekarang ni kita dah tak boleh buat apa sebab yang patutnya kita buat persiapan sebelum ni lah, Tuan Reddy cakap. Tapi kalau dah orang cakap dah terduduk baru nak tengadah ni, sekarang ni percaya satu benda, kita nak
betul ada yang hilang pekerjaan, tapi kita yang decide sama ada kita nak mengekal atau kita tadilah macam orang cakap, kita mencari ilmu ni Betul. dan kita sendiri yang bertindak ke arah tu. Sebab tuan tadi pun sebut macam tuan Puan Fida cakap, kecuali lah kalau betul dah sakit lumpuh yang memang tak waras apa tu lain. Tapi selagi kita ada akal, kita ada masa apa semua ni, kita lah yang pilih untuk berguru apa semua. Sebab saya nak relate kepada Katrina esok ni lah. Sebab sebenarnya masih lagi ada peluang. Sebab saya cakap, saya punya persoalan ni sebenarnya saya nak bagi jawapan dekat Tuan Zaidi dan viewers. Kami di galeri sangat committed lah sebab kita tahu macam galeri sendiri memang dikenali dengan buku agama. Tapi waktu yang sama, Alhamdulillah dengan orang cakap kehadiran penulis-penulis kewangan, Tuan Bija, Puan Fida, Tuan Zaidi, Puan Hajah Rohani, Tuan Zul dan ramai lagi lah Syamsuddin Kadir, ikon-ikon ni yang sudi kongsikan ilmu kewangan serendah RM20. Orang cakap RM20 dia. RM20 dapat 4 sifu. RM20 saja. Habis baru cakap. Memang orang cakap siapa dapat Aisina ke macam-macam bantuan RM20 ni, orang cakap kalau seorang RM5 satu family tu, masuk tengoklah satu family untuk esok ni. Sebab apa? Ilmu kewangan ni, ilmu yang bagi saya semua orang perlu ada lah. Memang tak perlu, tak boleh tidak, kita kena ada ilmu kewangan dan kita kena manage lah kita punya kewangan ni di badan sendiri. Sebab balik pada buku ni, saya perasan bila siapa Puan cakap, lelaki gentleman ni yang budiman ni, sebab kita, saya sendiri, saya nak kalau boleh kita nak biar mindset wanita ni dia dah tak, orang cakap bukanlah feminism, tapi kita nak dia tidak bergantung kepada lelaki semata-mata. Sebab kita tahu, sebab kita tahu kebanyakan ketua keluarga ada yang diuji dengan hilang pekerjaan. So, adakah kita sama-sama nak makin apa ni, macam mana ni bang, apa semua, sekadar menambah lah waktu tu lah rusuk kiri ni lah menjadi pemangkin lah. Betul. Fikiran mencambah apa macam mana kita nak buat dalam pandemik. So siapa kedai buku pun boleh promote lah. Boleh promote buku ni. Sangat perlu, lagi-lagi bagi saya bermula, kalau boleh pelajar-pelajar IPT pun boleh dapatkan lah. Sebab apa? Satu perkara yang saya perasan untuk diri saya sendirilah. Saya kalau nak cakap apa penyesalan saya waktu saya belajar dulu, saya rasa mungkin saya tak bermula ilmu kesewanan ni awal. Saya start ada otak bisnes ni lepas saya dah kerja lah. Nak mencari orang cakap part time kerja apa semua kan, side income. Tapi waktu saya belajar, saya fokus belajar lah. Padahal tak belajar mana pun, bukan dekan pun. Tapi kira pada korang, adik-adik lah orang cakap yang muda-muda ni kan, korang-korang yang Insta famous ke apa, dapatkan ilmu dek. Ilmu ni walaupun kita orang cakap tak ada apa cakap apa akademik yang sangat bagus ke apa semua, tapi dengan ilmu kewangan ni kita niat untuk bantu orang lah. Pertama sekali bantu diri sendiri. So bagi saya buku ni datang pada waktu RM20 saja. RM20. Dapatkan soalan ni. So, kalau boleh saya minta pada Tuan Bija juga. Sebab sini kita ada tulis dalam satu bab yang buku ni, berguru dengan guru kewangan. Saya nak Puan kongsikan apa kepentingan berguru dengan guru kewangan ni. Kenapa kita ni tak boleh nak pandai-pandai je sekadar aku tak payah ada guru lah, aku boleh belajar sendirilah. Banyak akses sekarang ni, tengok YouTube apa semua. Tapi kenapa berguru ni still menjadi satu part sampai dia punya penting tu Puan masukkan dalam ni lah, berguru dengan guru kewangan. Sebab saya nak relate pada Tuan Zaidi sebenarnya ni. Sebab Tuan Zaidi antara guru Puan dan Tuan Bija. Kenapa Puan? Kenapa berguru ni penting? Bismillah. Kenapa berguru penting tu memang memang kalau tak ada guru memang langgar dinding lah. Kita pandai. Kita dah manusia ni memang macam tu kan, dia dah buat tu, dia bawa ni. So dia rasa dia pandai, tapi sebenarnya
tak semualah kita pandai. Memang macam Betul. tu. Kita Betul. manusia ni, kita tak perfect. Jadi bila saya jumpa, saya ajak saya Biza untuk jumpa Tuan Zaidi. Masa Macam tu mana pun boleh masa jumpa Tuan Zaidi? Macam mana Tuan boleh Puan boleh jumpa Tuan Zaidi? seingat saya melalui Facebook saja. Sebab saya dah baca kan buku tu, saya carilah macam-macam dekat internet, dekat Facebook. Terus saya jumpalah. Memang kalau kita tengok luaran dia, Tuan Zaidi ni garang. Oh, betul, betul. Garang. Okey, Betul. tapi sebenarnya memang sangat kelakar. Okey, Yes, beliau yes, seorang yang yeah. dan senang. Kalau belajar dengan beliau memang sangat senang lah kita nak hadam benda tu. Kalau kita tak faham pun dia tak marah pun. Tak ada rotan, tak ada pisau apa semua, tak ada. Okay. Ada cuma rasa happy sebab energi dia bagi kat kita. Bila orang yang sama macam kita kan, sukanah kan, pelaburan, investment kewangan, so energi kita jadi lain. So lepas jumpa yang pertama tu, Bija pun dah nampak atau jalan. So bila kita buat macam satu tim, saya dengan dia macam satu tim lah kan. Dia lebih banyak lagi lah bercambah-cambah idea. Okay, daripada saranan Tuan Zaidi tu, baru macam tak terfikir pun sebelum ni. Nampak? Dia dah start nampak dah. Sebelum ni kita perasan kita pandai, tapi bila kita ada guru yang legit, yang betul lah, jangan pula cikgu kan macam-macam boleh kadang tu betul. dia saja dia cikgu kan, kena cari yang betul. Dan saya memang berani bagi testimoni, saya dan Bija berani bagi testimoni yang Tuan Zaidi memang real teacher lah dalam bidang kewangan. Okay, sebab bila berguru dengan beliau banyak yang kami dapat susun balik. So dari situ boleh hapuskan hutang-hutang dan juga tambah harta. Itu ketara lah yang nampak dan bina portfolio yang besar. Okay, kalau cakap pasal harga memang orang akan petikaikan mahalnya kan. Kalau RM20 mahal tak tahulah nak cakap apa lagi dah. Okay, tapi waktu kami dulu untuk jadi ahli urus instan RM6 pula, 600 dia punya fee. Masa tu saya terus bendul tau, macam saya rasa macam saya ingatkan 600 orang. So saya dengan Bija datang, saya bayar kat dia, saya transfer 1,200. Dia tanya, kenapa awak bagi 1,200? Saya cakap kami 2 orang, seminar yang lain-lain semua dia per kepala. So dia pulangkan balik 100. Dia memang jujur. So kita orang daripada situ ahli urus insan, kita orang upgrade kepada mentoring 1 juta. Kita orang ahli mentoring 1 juta dan fee dia ada RM6,000 Malaysia. Okay, kalau orang tanya mahalnya, pada saya value dia jauh lebih baik. Value yang kami dapat tu jauh lebih baik. So saya tak rasa benda tu mahal. Yes, okay? Yes. Bila dapat jumpa dia, kalau mentoring 1 juta ni memang kita orang fleksibel sikit lah. Tak perlu nak tunggu date yang spesifik untuk jumpa dia. Tu banyak lagi benda yang kita orang boleh buat dengan Tuan Zaidi. Dan dia bagi kita orang banyak lah. Nak cakap kat sini tak habis. Yes. Tak sempat. Why not you all start? Why not you all start? RM20 fee tu sangat berbaloi. Dan bukan Tuan Zaidi je, ada mentor lain lagi kan untuk esok. Orang. Itulah satu family boleh tengok. Sama juga langgan movie kan, satu family boleh tengok. Ini benda kewangan, alat yang penting dalam hidup kita. So memang betul. Berguru sangat penting. Yes, berguru sangat penting. Menjimatkan masa dan bagi kita betul-betul lah. Dia ibarat guru ni yang saya perasan dia macam coach lah. Dia akan guide kita, dia akan nampak potensi kita yang kita rasa selama ni aku boleh buat takat ni, tapi dengan adanya guru ni, dengan guru yang betul lah syaratnya tu. Bila guru yang betul, dia bukan manipulate kita, dia bukan ambil kesempatan kita, tapi dia mengembangkan bakat yang ada dalam kita. Dia nampak tu, okey, awak boleh buat ni saja, awak boleh buat lebih lagi. So benda tu kita perlukan guru. Bukan nak kata kita ni dah cukup bagus, kita nak guru ni supaya kita ni tak habis, sebenarnya manusia ni dia tanpa sedar, dia tak habis keluarkan potensi diri dia lagi lah. Selagi tak ada sifu, tak ada mentor, dia tak nampak. Sebab kita perasan kita ni dah okey lah kot. Okey kot. Tapi sebenarnya kita boleh buat lebih baik. So dengan ada guru yang betul ni, insyaAllah esoklah bagi saya keputusan di tangan tuan-puan yang masih tak daftar lagi. Kita dah ada kita punya proven lah. Penulis, pelajar yang dah terbukti, Alhamdulillah.
So far so good, orang cakap dah ada buku, dah ada orang cakap memang dah boleh jadi untuk kongsi ilmu kewangan ni dengan orang lain pula. So kenapa tak kita tuan-puan sendiri join kami esok ni dengan RM20 ni yuran komitmen lah. Saya nak cakap komitmen untuk apa kita punya speaker lah. Sebab RM20 ni macam for nothing pun. Kalau kita pergi, saya duduk Keramat, saya pergi Kota Damansara, RM20 ni minyak dengan tol saya dia sebenarnya. Hari-hari saya punya RM20 ni. Tapi saya tak pilih itulah, saya naik motor lah sebab dah RM20 hari. Habislah duit kan. So ini RM20 satu family boleh tengok dari 8.30 pagi 5.30 petang. So pada yang tak join lagi, masih lagi sempat. Esok 8.30 kita punya inilah kelas start. Dan saya sebenarnya siang tadi lah saya pergi rumah Tuan Zaidi. Saya tadi first time pergi rumah dia. Memang dia sangat sempoi lah dengan kain play mak lah tu. Saya ingat kain play tu dah trademark dia lah kot. Mak dia baju pakuta, kain play card. Memang sempoi lah. Memang dia sangat sempoi lah. Sebab saya cakap dengan Tuan Zaidi, Tuan, saya tengok muka Tuan kalau tengok cover tu macam Bonza kan, memang nak kaki pukul kan. Tapi bila buat FB Live, dia boleh layan saja selepas FB Live tu lagi sejam macam, serius lah saya berbual dengan pakar kewangan ni kan. Sejam dia bual macam tu kan, macam sembang borak macam kawan lama. Memang saya tak sangka lah, memang nampak lah keikhlasan dia tu memang bukan dibuat-buat lah. So saya nak petik sikit ayat Tuan Zaidi sebab saya sangat suka ayat dia ni sebab dia memetik figura-figura Islamik kita. Wanita wajib kaya kerana Tuan Zaidi tanya, Siti Khadijah contoh sebaik-baik wanita, Aisyah rujukan hingga hari ini, tanggungjawab mereka pada keluarga anak-anak, ikutan pada anak-anak, beliau adalah tulang rusuk suami, perlu mandiri untuk masa depan, ada status janda dan balu pada dirinya, harta dan kekayaan adalah antara syarat menjadi isteri. Wanita itu murah maharnya, tetapi mahal dirinya. Siapa yang tak mahu jadi kaya? Jadi persoalan Tuan Zaidi ni jurutera forensik kewangan. Yang mana bagi saya, dia sebenarnya satu persoalan yang kita sendirilah, yang mana viewers kita yang sedang menonton ni, tuan-puan sendirilah yang perlu jawab. Yang mana orang cakap, kita sendirilah yang buat keputusan tu pun. Even kalau kata memang dalam keadaan sangat sesak sekarang ni, RM20 untuk pelaburan yang lebih, orang cakap, untuk kewangan kita, bukan orang lain. So mungkin lepas ni dah kenal siapa Tuan Zaidi, siapa Tuan Syafrin Kadir, siapa Tuan Zul, siapa Puan Hajah Rani. Untuk further punya orang cakap coaching and mentoring, boleh direct dengan 4 orang ni, dan mungkin boleh lagi jadi lagi banyak daripada Fafida, daripada orang cakap biasa-biasa ni kan. So bermula sekarang. So untuk orang cakap, kita punya penutup lah sesi malam ni. Terima kasih banyak pada Fafida. Bagi sikit kata-kata orang cakap, nak kata nasihat ke apa lah. Perkongsian akhir untuk sesi malam ni. Sebab saya lepas ni macam sesi ajilan ni ibarat macam slot mingguan. Itu perancangan lagi lah. Mungkin antara pengisinya Puan Fida, Tuan Bija, Tuan Zaidi dan geng-geng kewangan lain lah. Kita nak buat mungkin dalam seminggu sekali, setengah jam je sembang kewangan apa lah, kita tak fikir lagi. So untuk yang sesi pertama introduction ni, perkongsian Puan pada viewers kita, pada yang dah beli buku, yang tak beli lagi, bismillah, boleh kongsikan untuk mungkin kita 5 minit ke apa. Bismillah Puan. Okey. So saya ucapkan terima kasih pada Galeri Ilmu sekali lagi lah, terutama dengan Cik Amir kan, yang menjemput saya dan juga Bija sebelum ni. So, sebenarnya saya nak cakap satu je, dalam hidup kita ni memang orang kata nak cakap pasal kewangan tu macam tabu lah. Dia macam orang tak cakap sangat pasal kewangan, mak ayah pun tak explain details dekat anak-anak pasal kewangan. Tapi kewangan tu adalah alat untuk kita capai matlamat lain dalam hidup. So kenapa kita nak risaukan benda tu, kita tak nak bercakap apa semua, tak betul lah. So why not kita belajar lebih tentang kewangan ni. Sebab benda ni tak diajar di sekolah-sekolah, mungkin ada tapi asas sajalah, and then kita yang sendiri kena cari, kena gali, kena tambah pengetahuan. Sebab apa, banyak sangat instrumen kat luar sana. Kalau dengan wanita wajib kaya ni, saya cuma bagi asas saja.
asas yang orang cakap, alah macam ni je, tak payah buat pun tak apa. Tapi sebenarnya kalau you all buat, nampak kesan dia. Sebab saya Betul. dah buat. Apa yang tulis Betul. dalam buku ni, kami suami isteri dah praktiskan sehinggalah kita buat yang lebih besar lagi dengan Tuan Zaidi lah. Okey, jadi jangan apa kata berhenti belajar. Okey, Betul. selagi kita ada nyawa kat badan, selagi itulah kita belajar. Dan kami pun, saya pun masih lagi belajar. Okey, Betul. benda ni perlu praktiskan juga. Kita bukan tengok teori je. Okey, boleh pergi belajar dengan Tuan Zaidi atau sesiapalah cikgu. Even kalau join esok 4 orang guru ada, kita cuma belajar sahaja tapi tak ada praktikal pun tak jadi juga. Okey, jadi tindakan tu yang kena buat juga. Okey, so saya harap macam tu sebab saya sangat gembira kalau tengok orang lain mencapai matlamat kehidupan diorang. Okey, sebab gembira ni adalah matlamat semua orang. Happy, nak hidup happy. Okey, cuma apa yang membuatkan mereka happy tu cara dia masing-masing berbeza. Okay? Jadi saya harap ramai dapat join untuk Kesina esok jugalah dan yang tak miliki lagi cepat dapatkan buku. Okey, kalau ikut yang buku Bijak Urus Rumah Sewa, ada mini website lah macam landing page bijakurusrumahsewa.com kan. Untuk wanita wajib kaya ni macam mana? Puan sendirilah, adakah direct macam mana? FB ke IG ke macam mana nak kalau nak beli direct dengan puan? Selalunya boleh PM saya dekat Facebook Fida Jaafar. Saya aktif dekat Facebook lah berbanding IG. Okey. Dan boleh juga dapatkan dekat Shopee, pada Galeri Imu sendiri pun ada kan, daripada seller-seller lain pun ada. So boleh dapatkan macam-macam cara, bookstore pun ada. Okey, dia tak ada landing page macam Bijak Urus Rumah Sewa. Sebab kalau macam Bijak Urus Rumah Sewa, saya perasan memang Tuan Bijak bagi tahu akan ada macam mingguan, ada macam sesi sejam live bersama penulis. So macam untuk wanita macam kali ni, apa yang spesifik yang setakat ni dah dibuat lah, dan apa perancangan yang dalam kepala puan sendiri? Sebenarnya kami ada kumpulan wanita-wanita wajib kaya atau WWK. Singkatan dia WWK. Yang ni memang kita orang selalu lepak hangout dululah masa COVID tak ada ni, kita orang ada buat dekat even homestay. Saya sendiri pun pernah buat masa homestay sebelum COVID kita orang memang ada talk bersama dia ni lah geng-geng ni untuk bagi positif mindset lah, bagi positive vibes. So, sekarang kita orang just ada group WhatsApp saja. Nak masuk tu pun memang kena tapis kau-kau sebab nak tengok mindset masing-masing. Komitmen yang boleh diberikan. Kita nak semuanya positif. So untuk in future saya nak saya harapkan akan group akan jadi lebih besar lah supaya wanita-wanita kat luar sana yang rasa macam dia alone ataupun dia banyak alami kegagalan ke, itu bukan gagal, itu cuma proses untuk menuju kejayaan. So banyak positivity kat luar sana. Dekatkan dengan orang yang positif dan kita akan jadi positif. Setuju, tepat. Itu kalau ikut yang grup tu tertutup ke terbuka pun? Setakat ni masih tertutup. Kita tengok untuk yang Telegram ada tak? Telegram ke grup Telegram ada tak? Belum lagi? Belum lagi. Jika ada saya umumkan lah dekat kita ada page wanita wajib kaya. Boleh join lah nanti. Itu dia. So masing-masing boleh pergi ke sini lah. Saya tag balik semula, wanita wajib kaya di Facebook. Ni Facebook. So page. update semua kena rajin pergi situ lah, Facebook page. Dekat sini sini memang insyaAllah adminnya Puan Fida lah. So nampak yang tu, follow situ, apa-apa update Puan Fida akan update kat situ. So terima kasih sekali lagi buat Puan Fida dan juga Tuan Bija yang mengizinkan untuk bersiaran malam ni. Hampir 45 minit juga, Alhamdulillah. Semoga apa yang dikongsikan bermanfaat. Dan saya suka lah ayat tu, InsyaAllah. dalam kita punya perjalanan, perjuangan ni, orang cakap tadi istilah gagal lah, melainkan kita belajar lah. Kita belajar dan kita mencari skill yang betul, guru yang betul, dan yang paling penting action lah. Action. Sebab duduk dalam situasi yang betul, guru yang betul, tapi kita sekadar angguk tapi tak ada action pun tak guna. So apa pun atas diri kita sendiri
Dan untuk keputusan ni saya sangat lagi untuk ayat last swing pun cakap, untuk esok ni cakap daftar lah. Sempat lagi. Link ada dekat kita punya profile, dan Tuan Guru kepada Puan Fida dengan Tuan Bija pun ada, salah seorangnya Tuan Zaidi. Dan terima kasih sekali lagi, minta maaf terlebih kurang apa sesi, jangan serik bila diajak lagi. Dan insya-Allah kita doa yang baik-baik untuk semua. Kita doa kita, SOP semua jaga insya-Allah. Dan kita tutup kita punya sesi dengan tasbih farah surah Subhanallahi wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih puan. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Okay, so saya akan letak ni dekat kita punya IG TV.